Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kami dari kumpulan Siratul Mustaqim akan membentangkan sebuah tajuk yang unik, di mana tajuk itu berbunyi haiwan-haiwan di dalam Al-Quran, di mana tugasan ini diberikan di bawah subjek Al-Tafsir Al-Mudwi dan tenaga pengajar bagi subjek ini adalah Al-Fadil Ustaz Muhammad Zulfahmi bin Muhammad. Okey, baik. Okey, baik. Berikut adalah anggota-anggota kumpulan kami yang dianggotai oleh saudara Nazrul Adli, saudara Haziq Ramadan, saudara Amir Amri, saudara Iqbal Hakimi dan juga saudara Ikhwan bin Uthman. Seterusnya, berikut adalah objektif kami untuk membuat kajian ini, di mana untuk mengkaji kelebihan haiwan terhadap manusia dan melihat keunikan haiwan yang dicipta serta menguraikan fungsi anggota badan haiwan tersebut, di mana kami akan menerangkan sedikit sebanyak tentang keunikan haiwan dan juga fungsinya kepada ekosistem bumi kita. Okey, baik. Seterusnya adalah kata kunci, di mana terdapat 3 kata kunci di dalam tajuk pembentangan ini, di mana yang pertama adalah haiwan, yang kedua adalah Al-Quran dan juga keistimewaannya, di mana kami akan menerangkan tentang haiwan-haiwan yang disebut di dalam Al-Quran dan juga Al-Quran di mana haiwan yang disebut di dalam Al-Quran, dan ketiga adalah kami akan menceritakan tentang keistimewaan haiwan tersebut. Seterusnya adalah definisi haiwan, di mana haiwan atau istilah lain seperti binatang dan fauna adalah salah satu daripada hidupan yang terdapat di alam semesta. Haiwan terdiri daripada yang mempunyai satu sel hinggalah kepada yang mempunyai banyak sel, di mana apa yang saya dapat terangkan di sini bahawa haiwan di muka bumi ini terdapat banyak dan bukanlah seekor, kerana dari terciptanya haiwan ini dari satu sel sehinggalah yang mempunyai banyak sel. Okey, berikut adalah definisi haiwan di dalam Islam, di mana yang pertama meletakkan haiwan pada kedudukan yang lebih rendah dibandingkan dengan manusia dan mempunyai kecenderungan terhadap anthropocentrism, di mana maksud anthropocentrism ini adalah pandangan yang menganggap manusia sebagai faktor yang paling penting dalam alam semesta, di mana ia menerangkan manusia ini adalah yang paling penting di dalam kehidupan muka bumi ini, dan manusia ini adalah kedudukannya adalah lebih tinggi berbanding haiwan. Yang kedua adalah, walau begitu Al-Quran menyuruh Muslim untuk memperlakukan dengan rasa belas kasihan dan tidak menganiaya mereka, di mana Islam mengajar kita untuk tidak menyakiti haiwan kerana mereka adalah hidupan yang dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala di muka bumi ini. Walaupun mereka ini tidak mempunyai akal dan fikiran, tapi kita perlulah mengasihi mereka seperti kita kasihi orang lain. Seterusnya adalah di dalam Al-Quran juga menyatakan haiwan beserta makhluk lain dipercayai sentiasa memuji Tuhan sebagaimana yang manusia lakukan. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Tusabbihu lahu as-samawati was-sab'u wal ardu wa man fihinna wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura." Maksudnya, langit yang tujuh dan bumi serta sekalian makhluk yang ada padanya sentiasa mengucap tasbih bagi Allah, dan tiada sesuatu pun yang melainkan bertasbih dengan memujinya. Akan tetapi kamu tidak faham akan tasbih mereka, sesungguhnya ia adalah Maha Penyabar lagi Maha Pengampun. Di mana firman di dalam surah Al-Isra ayat 44, di mana ia menerangkan haiwan ini sentiasa bertasbih walaupun kita tidak faham apa yang mereka membunyikannya, tetapi mereka adalah sedang bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, jadi di sini jenis-jenis haiwan yang dinyatakan ada 4. Yang mana yang pertama adalah al-an'am, yang kedua bahimatul an'am, yang ketiga dabbah, yang keempat subuk. Okey, yang mana yang pertama al-an'am ini adalah binatang-binatang ternakan. Yang mana sebagai contoh adalah kambing, lembu, ayam, itik kan. Okey, yang kedua bahimatul an'am, yang mana binatang peliharaan yang boleh dimakan. Okey, yang sebagai contoh tadi juga adalah kambing, lembu, ayam, itik, yang mana kita boleh makan binatang itu. Okey, yang ketiga dabbah, yang mana semua jenis binatang kecil atau besar. Okey, yang keempat subuk, yang mana binatang-binatang buas, termasuk sebagai contoh adalah burung helang, harimau, singa, yang mana spesies binatang yang buas-buas. Okey.
Seterusnya saya akan ceritakan haiwan-haiwan di dalam Al-Quran. Haiwan-haiwan di dalam Al-Quran ada 21 yang disebut di dalam Al-Quran. Tetapi saya akan menceritakan 3 dan selebihnya kawan saya akan menceritakan. Okey, saya akan menceritakan tentang unta, lalat dan burung gagak. Okey. Unta disebut di dalam surah Al-Ghasyiyah ayat 17. Yang mana kita pun tahu unta ini diguna oleh orang Arab. Mereka jadikan unta ini sebagai kenderaan mereka. Okey, sebab apa mereka gunakan unta? Sebab unta ini adalah sejenis haiwan yang mana ia tahan di cuaca yang panas ataupun cuaca yang jenis ekstrim lah. Panas, patu, keribut pasir kita pun tahan. Jadi sebab tu orang Arab gunakan unta ini dijadikan kenderaan di padang pasir. Dan sebab satunya yang saya sebutkan tadi ya, dia adalah sejenis haiwan yang tahan dengan keadaan ekstrim. Okey. Yang kedua lalat. Okey, lalat ini sejenis serangga yang kecil yang disebut di dalam surah Al-Hajj ayat 73. Okey, lalat ini juga mempunyai kelebihan dia yang mana ia mempunyai kepandaian yang boleh mengubah arahnya secepat dengan sesaat saja. Okey, kalau kita perasan, andai kata lalat hinggap ataupun lalat hinggap di makanan kita, kita nak halau lalat tersebut. Kita baru nak halau, lalat tu pun dah terbang. Dia boleh tahu kita nak halau dia. Sebab apa? Sebab dia boleh ubah arah dia dengan sesaat. Okey. Kalau menurut Syed Al-Qutub berkata, walaupun lalat ini sejenis serangga yang kecil dan hina, tetapi tidak ada manusia ataupun tidak ada orang lain yang mampu menciptanya. Okey, kalau kita melihat kajian dari sudut sains, lalat ini mempunyai kebaikan dia. Okey, apa kebaikan dia? Yang mana di dalam sayap lalat ini ada 2 bakteria, yang mana bakteria baik dan bakteria jahat. Tetapi hasil kajian mendapati bahawa bakteria baik lebih banyak daripada bakteria jahat. Okey, yang mana bakteria baik ini sejenis bee. Okey, kalau kita nak tahu bee itu benda apa, sejenis bee itu adalah bakteria yang mampu bertindak mematikan segala jenis bakteria lain yang wujud pada lalat, termasuk bakteria-bakteria yang memindahkan virus penyakit pada manusia. Okey, sebab itu Rasulullah SAW menyuruh kita kita tenggelamkan lalat sekiranya lalat tersebut ada di makanan atau minuman kita. Tetapi kita perlu tenggelamkan lalat tersebut dengan secepat mungkin. Kita tidak boleh melambat-lambatkan. Okey, jadi di sini saya akan teruskan iaitu dengan gagak. Okey. Gagak disebut di dalam surah Al-Maidah ayat 31 dan gagak ini mempunyai mempunyai kecergasan yang tinggi ya. Okey, kalau kita tengok burung gagak ni memang dia cergas terbang sana terbang sini, yang tu tak kisah sama seperti burung lain. Tapi cuba kita tengok contoh, andai kata burung gagak tu duduk di dahan pokok dan kita duduk jauh daripada dia, tetapi kalau yang kita perasan kalau kita buat isyarat macam halau burung gagak tersebut, dia dapat merasa yang kita halau. Kiranya walaupun kita macam gempak sikit burung gagak tu, dia terus terbang kan. Okey, jadi burung gagak ni dia ada cerita dia yang mana kita boleh tengok di dalam surah Al-Maidah ayat 31, yang mana maksudnya, lalu Allah menghantar seekor burung gagak untuk menggorek tanah untuk menunjuk kepada Qabil bagaimana cara hendak menimbus mayat saudaranya. Dia berkata, wahai malangnya aku, apakah aku begini lemah berbuat seperti burung gagak ini untuk menimbus mayat saudaraku? Maka jadilah dia dari orang-orang yang menyesal. Okey, kalau kita tengok burung gagak ni memang dia okey, yang mana daripada maksud ini burung gagak ini Allah hantarkan untuk menunjukkan kepada Qabil cara untuk menggali tanah untuk menanam mayat saudaranya. Okey. Menurut setengah riwayat, burung gagak ini telah membunuh seekor burung gagak yang lain dan ia menggali tanah untuk menanam saudaranya yang dibunuh. Dan dalam masa sama Qabil ini melihat cara burung gagak ini menggali tanah tersebut. Okey, jadi di sini saya ambil 2 jenis haiwan yang mana saya terangkan tadi, gagak dengan lalat. Okey, kalau kita tengok gagak ni, walaupun ada yang kata bahawa najis dia itu adalah asid.
Tetapi apa yang kita tak tahu, gagak ini juga adalah sejenis haiwan ciptaan Tuhan yang kemungkinan ada kelebihan, ada kekurangan. Macam tu juga manusia, ada kelebihan, ada kekurangan. Macam lalat juga tadi. Lalat juga adalah serangga yang kecil. Kan? Tetapi kita pun pandang, kalau kita pun kita akan pandang hina dekat lalat, betul tak? Sebab apa? Dia duk hinggap dekat najis. Kan? Lepas tu duk hinggap kat makanan kita, tapi kita tak tahu. Kalau kita bertindak dengan cepat untuk tenggelamkan lalat, maka ia akan ada kebaikannya. Macam yang saya sebutkan tadi menurut sains yang mana lalat ini pun ada kebaikan dia. Okey, itu saja daripada saya. Saya akan teruskan dengan kawan saya. Sekian, terima kasih. Seterusnya saya akan menerangkan tentang kuda. Okey, Allah telah berfirman dalam surah Al-Adiyat ayat 1 hingga 2. Yang bermaksud, demi kuda perang yang berlari kencang dengan temenggah-menggah dan kuda yang mencetus api dengan pukulan kuku kakinya. Okey, dalam ayat ini Allah telah bersumpah kepada kuda kerana kuda adalah satu haiwan yang penting di atas muka bumi kerana kuda adalah satu tunggangan pada zaman Nabi hinggalah zaman sekarang. Dan kuda ni adalah binatang yang lasak. Maksudnya dia boleh lari laju dan lain-lain juga. Dan kuda ini juga digunakan untuk dalam peperangan. Pada zaman dulu, dalam peperangan banyak menggunakan kuda sebagai kuda perang. Dan keistimewaan kuda, dia amat lincah, betul kelajuan, dan boleh digunakan untuk menjelajah. Menjelajah ni bermaksud kira dia boleh guna untuk kita bermusafir. Pada zaman dulu tak ada pun kenderaan, tetapi mereka menggunakan kuda untuk jalan jauh dan unta sebagai letak barang. Okey, seterusnya haiwan anak-anak. Allah telah berfirman dalam surah Sabah ayat 14 yang bermaksud, maka tak kalah kami telah menetapkan kematian Sulaiman, tidak ada yang menunjukkan kepada mereka kematian itu kecuali anak-anak yang memakan tongkatnya. Maka tak kalah dia telah tersungkur. Tahulah jin itu bahawa kalau sekiranya mereka mengetahui yang ghaib, tentulah mereka tidak akan tetap dalam seksa yang menghinakannya. Okey, ayat ni Allah nak menceritakan yang mana anak-anak ni Allah nak menceritakan kisah Nabi Sulaiman dengan anak-anak. Okey, anak-anak ni pada ketika itu anak-anak telah makan tongkat Nabi Sulaiman. Tongkat Nabi Sulaiman itu dibuat daripada kayu manis, dan anak-anak dia suka sangat dengan kayu kerana dia boleh makan sehingga patah kayu ataupun pokok-pokok. Dan ketika itu apabila anak-anak memakan tongkat Nabi Sulaiman sehingga patah menyebabkan Nabi Sulaiman jatuh ke tempatnya. Selepas itu seluruh pembesar istana telah tahu, pembesar istana, jin dan rakyat jelata telah mengetahui bahwasanya Nabi Sulaiman AS sudah wafat. Dan Allah nak menceritakan lagi bahwasanya anak-anak ini dia boleh makan kayu-kayu, pokok-pokok dan benda-benda yang keras. Dan keistimewaannya ialah dia dapat menembusi tembok yang tebal dan kuat.
maksudnya kalau dia boleh makan benda-benda yang keras ataupun tembok-tembok yang kuat ni, dia boleh makan untuk dia membuat satu rumah ataupun tempat perlindungannya. Okey, selepas itu burung hudhud. Okey, burung uhud. Firman Allah dalam surah An-Naml ayat 20 yang bermaksud, dan dia memeriksa burung-burung lalu berkata, mengapa aku tidak melihat hudhud? Apakah dia termasuk orang yang tidak adil? Okey, dalam ayat ini Allah nak menceritakan kepada kita tentang Nabi Sulaiman dengan burung uhud. Burung hudhud ni adalah satu burung ataupun satu tentera satu tentera baginda yang diutuskan melalui surat Nabi Sulaiman bagi surat tu kepada burung Uhud, dan burung Uhud tu akan sampaikan kepada orang yang hendak disampaikan. Dan burung Uhud ni ada keistimewaannya ialah dia memiliki fizikal yang kuat dan ingatan yang kuat. Tu yang nak katakan burung huk ni fizikal dan daya ingatan dia sungguh kuat. Sehinggalah Nabi Sulaiman menyuruh dia hantar surat itu, maka burung huk pun dah menghantar surat itu dan kemudian dia pulang ke tempat dia pula. Itu nak menyatakan Allah telah menceritakan bagaimana burung huk tu ada kemampuan dan daya ingatan yang kuat. Okey, seterusnya laba-laba. Firman Allah dalam surah An-Ankabut ayat 41 yang bermaksud, perumpamaan orang-orang yang mengambil perlindungan selain Allah adalah seperti laba-laba yang membuat sarang, yakni rumah, dan sesungguhnya rumah yang paling lemah ialah rumah laba-laba sekiranya mereka mengetahui. Okey, macam kita tahu laba-laba ni antara makhluk Allah, dan Allah menceritakan bagaimana kehidupan laba-laba. Laba-laba ni dia ada keistimewaannya, dan dia mampu membuat sarang yang kuat ataupun benteng yang kuat. Dan apabila ada binatang lain yang hendak memusnahkan laba-laba, maka laba-laba boleh membuat dia punya sarang untuk memusnahkan musuh dia. Okey, itu cerita tentang laba-laba. Okey, dan laba-laba ni dia tak suka hidup dalam berkumpulan, dia hanya suka hidup bersendiriannya. Itu dinamakan laba-laba. Okey, seterusnya lebah. Okey, lebah pun kita tahu Allah telah menceritakan banyak dalam Quran, dan Allah telah merakam. Allah telah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 68 hingga 69 yang bermaksud, dan Tuhanmu memberi ilham kepada lebah, buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan di tempat yang dibikin manusia. Kemudian makanlah dari tiap-tiap buah-buahan dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perut lebah itu keluar minuman madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat ubat yang menyembuh bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar terdapat tanda kebesaran Tuhan bagi orang-orang yang memikirkan. Okey, dalam
dalam ayat ini Allah nak suruh kita memahati terhadap lebah. Jadi Allah telah mengajar lebah sehingga mempunyai kemahiran untuk membuat sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu dan dari rumah-rumah yang didirikan manusia. Allah telah mengajar lebah ni untuk membuat sarangnya di rumah-rumah, di bukit-bukit ataupun di pohon-pohon pokok. Selepas dia buat semua buat sarang dan lebah pun dia keluar ke bunga-bunga, ke pokok-pokok ataupun ke buah-buahan ataupun bunga-bunga untuk menghirup makanan. Dan apabila mereka selesai, mereka pulang dan mengeluarkan madu di dalam perut mereka. Dan madu ini dapat manfaat kepada manusia kerana madu ini adalah khasiat dan penawar dan dapat menyembuh segala penyakit. Dan madu ni banyak khasiat-khasiat ada. Itulah dinamakan kelebihan yang ada pada lebah. Okey, seterusnya binatang semut. Firman Allah dalam surah An-Naml ayat 17 hingga 19 yang bermaksud, hingga apabila mereka sampai ke lembah semut, katakanlah semut, oh semut, masukkan sarang kamu supaya kamu tidak dipijak oleh Sulaiman dan tenteranya. Sementara mereka tidak menyadarinya. Jadi dia tersenyum ketawa kerana mendengar kata-kata semut. Dan ia berdoa, wahai Tuhanku, berikanlah aku inspirasi untuk berterima kasih atas berkat yang telah engkau berikan kepadaku dan kedua ibu bapa kami untuk melakukan perbuatan baik yang engkau sukai. Dan masukkanlah aku dengan rahmatmu ke dalam kumpulan hamba-hambamu yang benar. Okey. Itu adalah Allah telah menceritakan ataupun Allah telah merakamkan perbualan antara semut dengan Nabi Sulaiman. Okey, semut ni kira nak kata apa? Dia merupakan satu haiwan selain manusia yang dapat berperang dengan kelompok yang bekerjasama. Okey, semut ni kita macam kita nak menceritakan yang mana semut ni apabila dia membuat kerja, dia membuat kerja secara berkumpulan dan bekerjasama. Dan mereka tidaklah seperti haiwan-haiwan lain. Semut ni apabila mereka melakukan satu pekerjaan, maka mereka melakukan pekerjaan itu dengan bekerjasama secara berkumpulan dan tidak berpecah-pecah. Apabila mereka membuat kerjasama, maka pekerjaan itu akan menjadi teratur, yakni akan jadi sempurna, tidak ada satu pun yang tertinggal. Dan semut juga dia mendengar arahan daripada ketuanya. Allah telah merangkakan, oh semut, masuklah kamu ke sarang kamu supaya kamu tidak dipijak oleh Sulaiman. Maksudnya pada zaman dulu Nabi Sulaiman dengan tenteranya telah berjalan dan mereka nampak Nabi Sulaiman dengan tenteranya berjalan dan ketuanya menyuruh semua semut tu masuk ke dalam rumah masing-masing supaya mereka tidak dapat dipijak. Dan Nabi Sulaiman dengar
perbualan antara semut dengan ahli-ahlinya. Dan Nabi Sulaiman pun mendoakan kepada semut itu. Itulah binatang semut yang dapat saya ceritakan. Dan semut ni mereka amat mengambil kerjasama. Maksudnya macam lepa macam lepa ambil satu panduan bekerja itu dengan bersama-sama untuk menyelesaikan secara sempurna. Okey, dengan tu saja yang saya sampaikan. Seterusnya saya akan menyuruh kawan saya tentang haiwan seterusnya. Okey, sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam Al-Quran, Allah berfirman di dalam surah Al-A'raf ayat 176. Dan kalau kami menghendaki, sesungguhnya kami tinggikan darjatnya dengan ayat-ayat itu, tetapi dia cenderung kepada dunia dan menurunkan hawa nafsunya yang rendah. Maka perumpamaannya seperti anjing, jika kamu menghalaunya, dihulurkan lidahnya, dan jika kamu membiarkannya, dia mengulurkan lidahnya juga. Demikian itulah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka ceritakanlah kepada mereka kisah-kisah itu agar mereka berfikir. Dalam ayat ini, mereka hendak menceritakan tentang kekuatan anjing, yang mana anjing adalah satu haiwan yang kuat kecerdasan dan boleh dikawal oleh manusia atau boleh membantu pekerjaan manusia. Selain itu, kulit dan dagingnya adalah haram di sisi Islam, dan Islam melarang umatnya membela anjing di rumah kerana anjing adalah binatang yang bernajis besar. Seterusnya, Allah berfirman tentang keldai. Di dalam Al-Quran, Allah mencela suara keldai dan menyifatkan sebagai seburuk-buruk suara. Perkara ini disampaikan melalui nasihat Luqman Al-Hakim yang berpesan kepada anaknya yang supaya jangan bersifat bongkak. Jika diperlihatkan di sini, celaan Allah terhadap suara keldai ini disebutkan ketika Luqman menasihatkan anaknya agar jangan bersifat sombong. Luqman berpesan kepada anaknya supaya jangan mendabik dada ketika berjalan dan jangan meninggikan suara ketika bercakap. Selain itu, apabila ada salah satu sifat takabur adalah sifat yang berdosa, dan perumpamaan orang-orang yang sombong adalah seperti suara keldai. Kelebihan yang boleh kita ambil pada binatang keldai ini, keldai mempunyai kejunya yang diambil dari susunya. Susu keldai amatlah mahal di dunia dan dapat menyihatkan badan. Kemudian Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 133 mengenai katak. Maka kami kirimkan kepada mereka taufan, belalang, kutu, katak dan darah sebagai bukti yang jelas, tetapi mereka tetap menyombongkan diri dan mereka adalah kaum yang berdosa. Dalam satu kajian, katak tidak akan mati walaupun mereka dibekukan dalam keadaan degupan jantung, pernafasan dan peredaran darah berhenti sama sekali. Katak tidak akan menunjukkan tanda-tanda kehidupan.
katak masih boleh hidup semula apabila sel telah cair. Ini berlaku kerana apabila badannya berbeku, katak mempunyai keupayaan untuk membuat banyak glukosa. Kuasa tinggi juga boleh mengurangkan titik pembekuan, jadi hanya sedikit cecair badan berubah menjadi ais. Seterusnya, Allah berfirman di dalam Al-Quran, Surah Al-A'raf ayat 133 mengenai kutu. Maka kami kirimkan kepada mereka taufan, belalang, kutu, katak dan darah sebagai bukti yang jelas. Tetapi mereka tetap menyombongkan diri dan mereka adalah kaum yang berdosa. Walaupun kutu ni dia mempunyai bentuk yang kecil je dan mempunyai ciri-ciri yang luar biasa. Kutu ni dia dapat melompat lebih daripada 100 kali ketinggian mereka, setanding dengan manusia yang boleh melompat setinggi 660 kaki. Keupayaan luar biasa ini disebabkan oleh sistem musim bunga yang terdapat di kaki. Stamina lawak juga luar biasa. Serangga ini boleh melompat dengan ketinggian 100 kali ketinggian tubuhnya tanpa henti selama hampir 3 kali 24 jam. Jika anda membuat rekod lompat tertinggi dan paling tinggi, kutu ini akan menjadi pemecah rekod di bumi. Selain itu, makhluk yang dicipta oleh Allah ke dunia ini mesti mempunyai tujuan dan manfaat mereka sendiri. Seperti makhluk ni yang dipanggil kutu, ia mesti mempunyai manfaat untuk kehidupan manusia, seperti ia memberi amaran kepada kita manusia supaya menjaga kebersihan. Kemudian Allah berfirman di dalam surah Al-A'raf ayat 133 mengenai belalang. Belalang mengandungi protein yang sangat tinggi. Tak heranlah jika di beberapa kawasan belalang dibuat sebagai makanan ringan yang enak. Terdapat banyak jenis belalang di dunia ini. Sesetengah daripada mereka sangat pintar untuk penyamaran seperti daun, bunga ataupun ranting tumbuhan. Panjang kaki belalang yang panjang sangat berguna untuk lompatan boleh mencapai 1.5 meter jauhnya. Ia bahkan boleh pergi lebih jauh jika sambil mengepak sayapnya. Ketika mereka belalang ni, dia berjalan melintasi tanah gurun yang tandus. Belalang-belalang dengan hati-hati menjejaki satu sama lain supaya mereka tetap dalam jarak yang menarik untuk memakan satu sama lain, di mana ia adalah strategi yang sangat berkesan untuk terus hidup. Selain itu, Allah menerangkan tanda-tanda kekuasaannya yang menunjukkan kebangkitan manusia dari kubur seolah-olah belalang terbang dalam surah Al-Qamar ayat 7. Bermaksud, sedangkan menurunkan pandangan mereka dari kubur seolah-olah mereka terbang belalang. Dalam ayat ini Allah menggambarkan bahawa apabila kebangkitan semua orang pada hari kebangkitan, mereka akan dibangkitkan seperti belalang. Oleh itu, setiap orang akan menghadapi hari itu, iaitu hari kebangkitan, dengan semua manusia di hari akhirat nanti. Seterusnya, Allah berfirman di dalam Al-Quran dalam surah Al-Ma'idah ayat 3 mengenai khinzir. Khinzir diharamkan bagimu memakan bangkai darah daging khinzir yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang
ditanduk dan ditekam binatang buas kecuali yang sempat kamu menyembelihnya. Dan diharamkan bagimu yang disembelih untuk berhala. Dan diharamkan juga mengundi nasib dengan anak panah. Mengundi anak nasib dengan anak panah itu adalah kefasikan. Pada hari ini, orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu, janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepadaku. Allah SWT telah menyebut dalam Al-Quran berkaitan pengharaman daging khinzir. Ini kerana khinzir merupakan binatang yang paling rakus berbanding binatang lain. Khinzir ni dia jenis dia suka makan, tak kira makanan tu apa, semua dia makan. Kadang-kadang dia memakan najis dia sendiri dan memakan kotoran yang di depan mata dia. Khinzir ni dia berbeza. Jika kucing jantan saling berebut untuk mendapatkan betina, berbeza dengan 2 ekor khinzir jantan yang saling bekerjasama untuk menyetubuhi khinzir betina bersama-sama. Dengan sebab ini, Allah telah mengharamkan kita untuk menyentuh ataupun memakan daging khinzir. Contohnya haiwan yang kami dapat yang ada di dalam Al-Quran adalah serigala. Okay, Allah menyebut serigala ini dalam surah Yusuf ayat 17. Serigala memburu dan hidup dalam berkumpulan. Kalau kita lihat, serigala ni duduk dalam berkumpulan dan memburu binatang lain untuk jadikan makanan mereka. Okey, di antara keistimewaan serigala ni apabila ia mempunyai sifat tolong-menolong di antara satu sama lain dan sikap kesetiaan kaum lah. Apa yang dikatakan dengan tolong-menolong, apabila seekor serigala terluka, maka yang lain akan tolong mencarikan makanan untuknya dan menjaganya. Kalau kita lihat kalau kita lihat sikap serigala ni menjaga kawannya, memberi makanan untuknya sehingga kawannya sihat, itu boleh diterapkan pada diri kita sendiri. Okay, dan keistimewaan serigala yang kedua adalah mempunyai kesetiaan kaum, iaitu setia dengan kaumnya. Dia akan apabila keinginan dia untuk berkahwin, apabila ia berkahwin, dia akan kahwin dengan sama spesies dia lah. Sama spesies dia. Itu yang keistimewaan yang ada pada serigala. Dan Allah menggolongkan serigala ini dalam haiwan yang tidak boleh dimakan oleh manusia kerana ia bertaring dan berkuku. Haiwan dia adalah haiwan dan juga dia adalah haiwan yang liara, haiwan liar. Okey. Yang kedua adalah Allah menyebut nyamuk di dalam Al-Quran, iaitu dalam surah Al-Baqarah ayat 26. Tubuh nyamuk dicipta daripada bahan yang khusus yang sangat ringan. Kalau kita lihat, nyamuk ni kecil saja dan Allah menciptakannya dengan bahan yang khusus. Wallahu alam, kita tak tahu bahan apa, dan sangat ringan yang menyebabkan ia boleh terbang, dan keistimewaan itu antara keistimewaan nyamuk lah. Dan keistimewaan lain, nyamuk juga mempunyai melihat sesuatu yang suhu sehingga dapat mengesan mangsa dalam keadaan gelap. Kalau kita lihat, nyamuk ni kecil je. Dia boleh isap darah kita dalam keadaan yang gelap. Itu keistimewaan Allah menciptakan nyamuk itu. Okey. Seterusnya adalah ikan paus. Allah menyebut ikan paus dalam surah As-Saffat ayat 139 hingga 145. Dan kita juga tahu bahawa Allah menyebut ikan paus juga dalam surah Yunus. Surah Yunus yang mana Nabi Yunus bersembunyi di dalam mulut ikan paus. Okey, di antara keistimewaan ikan paus adalah ia mempunyai sirip yang berbentuk lengkung di belakangnya, dapat membantu ia untuk bergerak. Walaupun ikan ini berukuran besar. Kalau kita lihat, ikan paus ni adalah salah satu haiwan yang
ukurannya paling besar di muka bumi ini, paling besar, tapi Allah menciptanya sirip yang melengkung untuk mudahkan dia bergerak di dalam air. Itu adalah keistimewaannya. Bergerak di dalam air dan berenang. Itu adalah keistimewaannya. Seterusnya haiwan-haiwan yang ada dalam Al-Quran dan keistimewaannya, Allah menyebut tentang ular. Dalam firman Allah adalah surah Taha ayat 65 hingga 71, yang mana ular ini dikisahkan dalam cerita Nabi Musa. Apabila Nabi Musa mencapakkan tongkatnya, ia menjadi ular. Ini adalah mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Musa. Ini di antara salah satu mukjizat ialah yang Allah berikan kepada Nabi Musa. Terdapat pelbagai jenis ular yang berbisa dan tidak berbisa di dunia ini. Kalau kita lihat pelbagai jenis ular yang kita boleh lihat, di antaranya ada yang berbisa, ada yang tidak berbisa. Dan banyak ilmuwan yang meneliti berbagai jenis ular untuk kepentingan manusia. Ular banyak kelebihan. Di antara keistimewaan ular adalah ia boleh menjadi ubat kepada manusia. Itu adalah keistimewaan ular yang Allah berikan. Di antara keistimewaan ular lah. Seterusnya adalah lembu. Lembu Allah menyebut dalam surah Al-Baqarah, yang mana ia mempunyai daya hidu yang sangat kuat sehingga mampu menghidu sesuatu daripada jarak 8 km. Lembu punya keistimewaan, ia boleh menghidu dengan jarak 8 km. Itu keistimewaan lembu dah. Dan keistimewaan lain, ia juga dapat mendengar dengan frekuensi yang lebih rendah dan tinggi daripada manusia. Kalau kita lihat, lembu ni mempunyai daya yang kuat apabila mendengar lah. Bila manusia datang dekat, ia boleh lari lah, walaupun dalam keadaan yang tidak sedar, padahal dia dah sedar. Lembu juga di tempat yang berlumpur, lembu dapat berlari dan lebih pantas daripada kuda. Kalau kita lihat, dia boleh, keistimewaan lembu ni, dia dapat lari laju daripada kuda lah. Dalam lumpur, bergerak dalam lumpur dengan sangat laju. Itu adalah keistimewaan lembu lah. Haiwan lain, dan akhir sekali adalah haiwan yang Allah sebut dalam Al-Quran adalah biri-biri. Biri-biri Allah menyebut dalam surah As-Saffat ayat 102 hingga 107. Ia merupakan haiwan yang jinak. Mereka memilih rumput yang segar dan mengelakkan dari rumput yang diracun. Allah mengkategorikan biri-biri ini dalam haiwan yang boleh, haiwan ternakan yang boleh dimakan oleh manusia. Sama juga dengan lembu. Lembu adalah salah satu haiwan yang boleh dimakan dan diternak oleh manusia. Dan keistimewaan biri-biri ini, ia juga boleh melihat 270 darjah sehingga tidak perlu menoleh untuk melihat apa yang berada di belakangnya. Ini antara kelebihan biri-biri. Inilah antara kelebihannya, keistimewaannya. Akhir daripada kumpulan kami, penutup. Setiap apa yang telah Allah ciptakan mesti mempunyai kelebihan dan kekurangan tersendiri. Begitu juga dengan haiwan yang wujud di dalam dunia ini, mempunyai kelebihan dan kekurangan. Allah mengharamkan babi dan anjing mempunyai sebab yang tersendiri. Seperti yang telah Allah ingatkan kita di dalam Al-Quran yang berkaitan pengharaman babi. Ini kerana babi mempunyai pelbagai perkara buruk yang boleh mendatangkan kemudaratan kepada kita. Kalau kita lihat, babi dan anjing ni boleh datangkan perkara buruk dan kemudaratan kepada kita. Itu yang Allah mengharamkan makan babi ini. Tetapi Allah juga menyebut dalam Al-Quran ada binatang yang mendatangkan kebaikan kepada kita. Contohnya lembu dan kambing, biri-biri dan sebagainya. Yang mana binatang itu kita boleh mengambil susunya, boleh makan dagingnya dan menternaknya dan menggunakannya untuk kehidupan seharian kita. Dan Allah juga mencipta binatang yang boleh kita contohi perangai mereka, seperti serigala,
yang saling bantu-membantu dan setia terhadap pasangan dan kawannya. Seperti lebah yang mana mereka bergerak secara berkumpulan, bekerjasama, yang mana semut bekerjasama di antara satu sama lain. Itu adalah contoh perangai atau sikap yang boleh kita contohi melalui haiwan-haiwan ini, binatang-binatang ini lah. Okey. Dan akhir kata daripada kumpulan kami, kita sebagai khalifah haruslah mempunyai sikap tanggungjawab untuk menjaga alam ini dan dan mendapat keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat nanti, insya-Allah. Itu daripada saya dan kumpulan saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.